Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pengajian hadis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita teruskan dengan tatimmah, completion kepada hadis yang ke-23. Ya, dalam bahasa Arab disebut sebagai tatimmah, completion. Dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu sebut penyempurnaan kepada kupasan hadis yang ke-23. Hadisnya yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Ya, kesucian itu adalah syatru, sebahagian daripada iman. Jadi lawan kepada tuhur ialah najis. Ya, lawan kepada tuhur ialah najis. Dan kita ada menyebut bahawa ada najis yang hissi dan ada najis yang ma'nawi. Najis yang hissi, yang nampak, ya, dengan ain kita, mughallazah ke, mukhaffafah ke, mutawassitah ke, ya, itu yang boleh dikesan dan dicerap oleh panca indera, itu dipanggil hissi. Tapi ada lagi satu, najis ma'nawi. Misalnya dalam Al-Quran ada disebut innamal musyrikuna najisun. Ya, hanya senya orang musyrik itu, orang-orang musyrik itu disebut sebagai najis. Najis di sini ialah najis ma'nawi. Adapun secara jasmaninya tidak najis. Orang-orang musyrikin itu dari sudut jasmaninya tidak najis. Walaqad karramna bani Adam, kami sesungguhnya telah memuliakan anak Adam, iaitu manusia. Jadi tidak ada najisnya pada badan manusia itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan ayat innamal musyrikuna najisun itu ialah najis maknawi, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknawi ini abstrak, yang tak nampak, ya. Tidak boleh dicerap. Bila ada pegangan yang menyekutukan Allah, syirik, ada perbuatan yang menyekutukan Allah, ada maknanya kita kata cakap-cakap yang menyekutukan Allah, itu dipanggil sebagai najis juga, tapi najis yang maknawi. Jadi oleh kerana kesucian at-tuhur syatrul iman, ini bermakna bahawa iman ini perlu kepada proses dipanggil takhliyah. Takhliyah ni maknanya kita kena sucikan akidah, ya, sucikan pegangan, sucikan kepercayaan akidah daripada syirik, daripada khurafat. Arab sebut khurafat, ya, takhayyul, ya, daripada takhayyul, daripada tahyul, kata kita cakap Melayu. Arab sebut takhayyul, daripada khayalan yang tidak mempunyai asas dan dasar nas, ya. Daripada syirik yang khafi, bahkan syirik yang jali, ya, syirik yang jali. Jadi itu sifat iman, dia mesti bersihkan, sucikan kepercayaan itu daripada karut marut, daripada
kita kata najis maknawi. Proses itu dipanggil takhliyah. Ya, proses itu dipanggil takhliyah. Dan setelah dibersihkan, ya, iman ini daripada syirik, kekufuran dan sebagainya itu, maka barulah disebut proses tahliyah. Ya, tahliyah iaitu menghiasi keimanan itu dengan ketaatan-ketaatan, ya, menghiasi keimanan itu dengan perlakuan-perlakuan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata bahawa iman ini perlu kepada proses. Sebab itu seorang yang mengucap syahadah pernah ditegur kerana mereka berkata amanna, qul lam tu'min. Qalatil a'rabu amanna, berkatalah orang-orang Arab yang telah masuk Islam itu, kami telah beriman. Mereka baru saja mengucapkan syahadah. Turun ayat qul, ya, katakan kepada mereka ya Muhammad, lam tu'min, ya, amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna, ya, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Belum. Katakanlah kepada mereka, kamu belum lagi beriman, cuma katakanlah kami telah masuk Islam. Jadi dengan mengucap syahadah itu masuk Islam. Tapi nak dapat iman perlu kepada proses takhliyah dan tahliyah. Bebaskan daripada khurafat, daripada syirik, ya, daripada taghut, ya, dan kemudian masukkan tauhid, ya, masukkan tauhidullah fi sifat wa fil af'al, ya, wa fi zat. Jadi murnikan kepercayaan kepada Allah dari sudut uluhiyahnya, dari sudut maknanya rububiyahnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memerlukan proses. Hasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dibiarkan berkata kami telah beriman sedangkan mereka belum teruji. Jadi iman akan ada proses ujian-ujian, ya, akan ada proses ujian-ujian. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas tamla'ani atau tamla'u ma bainas samai wal ardi. Ada riwayat ma bainas samawati wal ardi. Ada syak pada riwayat itu, kalimahnya, ya, kalimahnya. Taib. Mula-mula disebut walhamdulillahi tamla'ul mizan. Mizan sesuatu yang saya dah sebut sebelum ini, suatu yang sifatnya ghaibiyat, sam'iyat. Tidaklah diketahui mahiyahnya, bagaimana rupa mizan itu hanya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terjemahkan mizan sebagai measurement, ya, sebagai timbangan, ya, sebagai measurement, sebagai timbangan. Jadi di sini dalam hadis ini pertama disebut walhamdulillah tamla'ul mizan. Kita sedia maklum bahawa tasbih kita, tahmid kita ini adalah pelaburan kekal abadi. Tanaman-tanaman yang kita tanam, yang hasilnya kita akan lihat di akhirat esok. Bila orang menanam, ya, maka barangkali dia tak akan dapat merasai hasilnya. Anak cucunya baru dapat hasilnya. Yang ini, yang tasbih dan tahmid ini adalah tanaman-tanaman kita di dunia, dan hasilnya kita akan petik di akhirat esok, ya, hasilnya kita akan petik di akhirat esok. Jadi bagaimana disebut bahawa nantinya akan ditimbang dengan timbangan yang berat, ya, akan ditimbang dengan timbangan yang berat. Saqilatani fil
fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Baik. Kemudian disebut subhanallah walhamdulillah ini tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, wa fi riwayah ma bainas samawati wal ardi. Satu ketika, bukankah Nabi yang sedang memimpin solat, menjadi imam, dalam masa Nabi bangun daripada i'tidal, Nabi sebut sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Maka kemudian ada sahabat yang jadi makmum menjawab. Apa jawapannya? Rabbana lakal hamd hamdan tayyiban mubarakan mil'us samawati wal ard. Nabi terdengar jawapan daripada seorang sahabat daripada perkataan Nabi sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Rabbana lakal hamdu, ya. Dan fi riwayah Rabbana walakal hamdu. Wahai Allah, bagimulah segala puji, ya. Kemudian sahabat ni tadi dia ada pula disebut hamdan tayyiban. Segala puji itu dengan sesungguh-sungguh pujian, lagi dengan sesungguh-sungguh kebaikan. Hamdan tayyiban mil'us samawati wal ard, sepenuh-penuh langit dan bumi. Kemudian dah habis sembahyang, dah habis zikir, dah habis doa, Nabi tadi respon kepada sahabat yang jawab hamdan tayyiban mubarakan itu, ya, hamdan tayyiban, ya, hamdan tayyiban mubarakan mil'us samawati wal ard tu. Nabi kata, siapa tadi sahabat yang sebut hamdan tayyiban mubarakan mil'us samawati wal ard? Sahabat ni tadi mula-mula rasa enggan nak mengaku, ya, dia rasa berat nak mengaku sebab mungkin dia membuat kesalahan, begitu. Tapi setelah Nabi desak kali ketiga, siapa? Dia akhirnya mengangkat tangannya perlahan lalu mengatakan, ana ya Rasulullah, ana alladhi qultu hamdan tayyiban mubaraka mil'us samawati wal ardi, ya, puji-puji Allah itu, ya, pujian yang sesungguhnya, pujian yang sebaik-baiknya yang memenuhi langit dan bumi. Kata Nabi, aku melihat para malaikat, ya, meredai apa yang engkau sebut. Para malaikat, ya, menyenangi, ya, meredai apa yang telah engkau sebut, hamdan tayyiban mubaraka mil'us samawati wal ardi. Jadi dalam hadis ini bukankah disebut subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardi. Maknanya selain daripada pahalanya begitu besar, pahala tahmid dan tahmid, memang apa jua yang ada di langit dan di bumi bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah kepada Allah apa jua yang ada di langit dan apa jua yang ada di bumi. Apa makna tasbih yang dikatakan subhanallah itu? Dia bermakna tanzih, iaitu menyucikan Allah daripada dua. Satu ialah sifat-sifat kekurangan, ya, subhanahu wa ta'ala, ya, amma yushrikun, amma yasifun, maha suci Allah daripada kekurangan-kekurangan yang mereka sekutukan Allah. Mereka kata Allah perlukan anak, Allah perlukan pasangan, ya, anak Allah itu wanita, banatullah, ya, anak-anak perempuan. Ini suci Allah daripada demikian itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yushrikun amma yasifun. Maha suci Allah, ya, daripada sifat-sifat kekurangan yang bergantung kepada yang lain. Ya, kalau kita lihat kefahaman agama Nasrani, Tuhan itu seolahnya ada keperluan kepada anak, keperluan kepada pasangan. Itu yang ada Tuhan, adanya Ruhul Qudus, adanya Tuhan anak, ya, kemudian bergabung barulah menjadi Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala itu sifatnya wahdaniyah, ya,
fi zat menafikan kam muttasil. Allah tidak ada berjuzuk-juzuk memerlukan, tak. Jadi tanzih iaitu tasbih bermakna tanzih, subhanallah, maha suci Allah daripada sifat kekurangan, sifat yang memerlukan kepada yang lain daripada hamba-Nya. Dan maha suci Allah daripada mumathilah. Mumathilatu lil hawadis. Sebab Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Bercanggah sama sekali daripada makhluk yang baharu. Allah itu suci daripada mumathilah. Makna mumathilah ni sama. Ya, kalau kita belajar ilmu tajwid, dia ada idgham mutamathil. Mim berjumpa mim, ya. Nun berjumpa nun, ta berjumpa ta, ba berjumpa ba. Itu dipanggil idgham mutamathil, ya tak? Di sini kita lihat mumathil. Mumathilah. Makna suci Allah daripada sama dengan makhluk. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufu, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mumathilatuhu lil hawadis, maknanya makna subhanallah itu kita sucikan Allah daripada penyerupaan dengan makhluk. Suci ia daripada mumathilah. Suci ia daripada nuqsan, kekurangan. Satu. Yang kedua, suci ia daripada mumathilah, sama dengan hawadis. Suci Allah daripada sama dengan hawadis. Sebab itu dikatakan laisa kamislihi syai', tidak ada bagi Allah itu seumpama sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ialah tasbih. Kemudian walhamdulillah yang kita dah sebut sebelum ini, iaitu tahmid. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal, ya. Lalu kita baca sesudah kita menyebut tahmid di hujung wirid kita, setelah kita bertahmid 33 kali, alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin. Allahu akbar. Apa dia? Segala puji bagi Allah. Ala kulli halin, atas apa juga sesuatu. Ya, kita dikenakan ujian ke, ya, kita mendapat kurniaan ke, ala kulli hal, atas segala sesuatu itu alhamdulillah. Kita memperolehi ke, kita kehilangan ke, alhamdulillah ala kulli syai'. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Wa fi kulli syai', dan pada segala sesuatu kita tetap memuji Allah. Yang ini nak diserap masuk dalam diri kita memang susahlah. Biasanya kita kalau dapat keselesaan, kesempurnaan itu alhamdulillah. Ya. Tapi sebenarnya, ya, kekurangan, kecacatan sekalipun kita kena alhamdulillah. Sebab segala-galanya daripada Allah. Ya, segala-galanya daripada Allah. Fi kulli halin, ala kulli halin wa fi kulli halin, atas segala perkara dan pada segala perkara. Ya. Sebab itulah makanya sebenarnya atas daripada tahmid itu ialah sifat redha dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Atas daripada pujian itu ialah kita redha dengan, ya, segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Was-salatu nurun. Sembahyang ini nurun fil qalbi, nurun fi wajhi, nurun fil qabri, nurun, ya, fil mahsyar, nurun ala sirat. Itu sembahyang ini. Orang yang sembahyang nampak cahayanya pada wajahnya. Ya. Ialah pengalaman kita melihat, ya, orang Islam yang tak sembahyang, ya, Jumaat pun tidak, ya, tak sembahyang, kita dapat lihat kesuraman pada wajahnya. Ya, kita tak nampak seri wajahnya. Ya, tak nampak seri wajahnya. Ya. Tetapi orang yang sembahyang itu ada nur, ada cahaya pada wajahnya.
nurun fi qalbi. Ya, orang yang sembahyang itu ada cahaya pada hatinya. Sentiasa hatinya itu salim, sejahtera. Ya, bukan marid. Fi qulubihim maradun. Ya, dalam hati mereka ada penyakit. Tak, orang yang benar-benar sembahyang, hatinya tidak akan berpenyakit, hatinya akan sejahtera. Ya, sehingga akhirnya sembahyang itu menjadi hidayah. Lawan kepada nur ialah zulumat. Ya, lawan kepada nur ialah zulumat. Ya, bagaimana tanpa sembahyang kita berada dalam zulumat. Allah Ta'ala sebut zulumat dengan jamak. Allah Ta'ala sebut nur dengan mufrad. Ada signifikannya di situ, ya. Allah Ta'ala sebut nur dengan singular. Tapi Allah Ta'ala sebut zulumat, kegelapan dengan jamak plural. Itu nak menunjukkan bahawa kegelapan lebih banyak, sedangkan cahaya itu satu. As-salatu nurun fil qabri. Sembahyang juga akan menjadi cahaya di dalam kubur. Ya. Salatu nurun fil mahsyar. Sembahyang juga akan menjadi cahaya di padang mahsyar. Ketika mana, ya, manusia ada yang bergelap di padang mahsyar, sembahyang juga akan menjadi cahaya yang bergerak-gerak di hadapan orang yang melintas sirat. Nuruhum yas'a baina aydihim. Membantu untuk menyeberangi sirat. Ya. Dan kemudian disebut di sini wasadaqatu burhan. Burhan ni kita dah sebut sebelum ini, iaitu bukti, dalil, ya, akan keyakinan dalam diri seseorang tentang habuan akhirat. Orang yang sanggup bersedekah ini ialah orang yang yakin tentang habuan akhirat. Dia tahu kamathali habbatin, ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak pada jalan Allah sama seperti orang yang menanam sebiji benih. Kamathali habbah. Habbah tu ialah biji. Ya, sebab itu ada habbatus sauda. Habbatus sauda itu ialah biji jintan yang hitam, ya. Jadi habbatus sauda. Jadi kamathali habbatin, orang yang bersedekah pada jalan Allah itu seperti satu biji benih. RM1 lah kata. Ambatat sab'a sanabila. Daripada sebiji benih itu tumbuh 7 dahan-dahan. Sab'a sanabil, ya. Dan kemudian daripada setiap dahan itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah pula. Maka terpancar pula buah-buahnya 100 buah-buahan, buah-buah hasilnya daripada setiap dahan. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi sudah jadi 700, daripada RM1 dah jadi RM700. Jadi orang yang bersedekah itu tanda yakinnya dia akan balasan Allah. Wa ma 'indallahi khairum min ad-dunya. Ya tak? Dikatakan dalam Al-Quran, dalam suratul Jum'ah, qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarat. Apa di sisi Allah itu lebih baik daripada mainan dan perniagaan dunia. Jadi orang yang sanggup bersedekah, ya, itu dalil yakinnya dia akan balasan akhirat. Kalau orang yang tak yakin, dia tak sanggup. Dia kata, aku susah-susah cari, takkan aku pula kena bagi pada sipulan-sipulan. Anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Ada pula kami nak bagi makan. Kalau Allah nak bagi, Allah lah bagi. Kami pula kena bagi sedekah. Ini gambaran tidak yakin, ya. Jadi dalil yang dia tidak yakin. Dalam bahasa Arab, burhan itu dalam bahasa Arab ialah dalil, yakin, ya, dalil bahawa ada keimanan tentang akhirat, balasan yang sebenar.
Tak apalah di dunia tak dapat balasan, orang tak sebut pun, tak apa. Yang kita cari adalah balasan yang abadi, balasan yang hakiki. Dalil maknanya burhan akan keikhlasan. Dalil dan burhan akan mencari keredaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala, mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang kasih itu berkorban apa sahaja? Ya, orang yang kasih itu harta dan nyawanya pun dia sanggup korbankan. Ya, berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa, ya, demi kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebut di dalam Al-Quran bahawa mereka itu akan infakkan diri mereka, harta benda mereka fi sabilillah. Maka itu sebagai dalil burhan, ya, sebagai dalil, sebagai burhan akan keimanan, keyakinan akan akhirat. Wasabru dhiya'un, ya, kita dah sebut sebelum ini bagaimana Allah Taala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam proses untuk sabar mengerjakan ketaatan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, maka dia perlu, ya, maknanya kita kata dia perlukan kepada kekuatan dalaman, ya, dipanggil sebagai maknanya sebagai ketabahan jiwa, ya, sebagai ketabahan jiwa. Jadi kekuatan dalaman itulah dikatakan dhiya. Dia bukan daripada luaran, ya. Kalau nur itu daripada luar, maknanya solat kita itu tu membantu yang di dalam ini. Tapi sabar ini di dalam, terserlah ke luar. Sabar ini di dalam, ya. Dia adalah ketabahan jiwa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut sabar dulu baru solat. Wasta'inu bis sabri was salah. Dia daripada dalam tu dulu, ya. Dia daripada dalam. Kekuatan dalaman itulah yang memungkinkan seseorang dapat mencerap, menerima, menghadam, absorb, maknanya kepayahan untuk taat, kepayahan untuk meninggalkan maksiat. Jadi dia datang daripada kekuatan dalaman. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dr. Muhammad Ghazali, ulama di kurun 20, almarhum lah, orang Mesir, ya, masya-Allah, ya, seorang yang alim begitu, ya. Dia ada menyatakan kepada kita tentang apa yang disebut sebagai istihmariyatul Quran. Ya, istihmariyatul Quran maknanya menghimarkan, istihmariyatul ummah, menghimarkan ummah ini. Apa makna menghimarkan ummah? Iaitu kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kafaru biayatillah, ya. Kamathalil himar yahmilu asfara, iaitu orang yang membaca ayat Allah tapi tidak mengerti apa yang dibaca, tidak melaksanakan apa yang dibaca, sama seperti himar yang membawa barangan-barangan. Bila ditanya apa yang dia bawa, dia tak tahu. Itu bandingan dalam surah apa, ya? Dalam suratul Jumu'ah. Tak. Dalam surah tu apa? Dalam surah tu tak ingat, tapi dekat-dekat suratul Jumu'ah lah. Kamathalil himari yahmilu asfara. Ya, mereka yang membaca Al-Quran thumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak, maknanya mendokong kandungannya, samalah seperti himar yang membawa barang-barang yang dia tak faham apa yang dibawanya. Maksudnya kita dapat Quran, kita ini hamilul Quran, hamalatul Quran, tapi kita tidak mendokong kandungannya, memperjuangkan kandungannya. Quran berada di satu lembah, kita berada di lembah yang lain, samalah seperti himar, yang himar itu keldai yang membawa barangan-barangan, dia sendiri tak tahu apa yang dibawa. Na'udzubillah. Jadi proses menghimarkan umat ini, Dr. Ghazali kata istihmariyatul ummah, menjadikan umat ini himar. Maksudnya tak tahu Quran, tak faham Quran. Dia berdengung, dia baca,
dengan segala makhrajnya, tapi bila ditanya apa bendanya, jadi bagaimana kita nak mendokong dan melaksanakan dan memperjuangkan kalau kita tidak memahaminya dan juga kita tidak maknanya mempertahankannya. Jadi sebab itu kalau begitu keadaannya, Quran itu menjadi hujjatun alaika. Quran akan jadi pendakwa ke atas kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita mahu Quran itu menjadi hujjatun laka. Wal Quranu hujjatun laka. Maknanya kita mahu supaya Quran itu menjadi pembela bagi kita lantaran amalan kita, lantaran perlaksanaan dan perjuangan kita mempertahankan kebenaran Al-Quran itu tadi. Maka proses menjadikan umat ini buta Quran, jauh daripada Quran, walaupun bersama mereka ada Al-Quran tapi mereka tidak mengertinya, itu sama seperti apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Al-Ghazali sebagai istihmariyatul ummah. Istihmariyatul ummah, istihmar maknanya proses menghimarkan umat ini. Maknanya biar umat ini bawa Quran tapi dia tak faham Quran. Allahu Akbar. Seperti himar yang membawa maknanya kita kata barang dagangan. Sebab itulah Syahid Syed Qutb di dalam bukunya Ma'alim fit Tariq, dalam bukunya Petunjuk Sepanjang Jalan, petunjuk dalam bukunya Milestone, kalau dalam bahasa Inggerisnya Milestone, Ma'alim fit Tariq, dia kata Quran yang ada pada para sahabat itulah juga Quran yang ada pada kita. Tetapi kenapa tidak lahir khaira ummatin ukhrijat linnas? Sedangkan para sahabat itu Allah Ta'ala sebut sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang ditampilkan untuk manusia. Tapi kenapa tak lahir khaira ummatin, umat yang menjadi contoh kepada umat yang lain, umat terbaik? Apakah Quran yang ada pada para sahabat lain daripada Quran yang ada pada zaman kita? Soalan itu dikemukakan oleh Syahid Syed Qutb. Kemudian Syahid Syed Qutb maknanya menjawab sendiri soalan itu. Katanya Quran yang sama, masih lagi Quran yang sama, tetapi pendekatan yang berbeza. Syahid Syed Qutb kata mereka mendekati Al-Quran bagaikan prajurit yang membaca order harian, bagaikan askar yang membaca order harian. Hari ini apa kena buat, pukul 8 apa, pukul 10 apa, pukul 12 apa operasinya, apa latihannya. Begitulah para sahabat dengan Quran, maka jadilah mereka Quran yang berjalan. Mushafun yura, Islamun yamshi. Maknanya ada nasyidnya. Maknanya kalau ditanya oleh kaumku, siapakah aku? Wala in sa'alta qaumi anni man ana. Ana muslimun, akulah muslim, dauman muslimah. Waliya'lamal jami' anni hahuna. Ana mushafun yamshi wa Qur'anun yura. Akulah mushaf yang bergerak. Maksudnya pengajaran Quran itu, cakapnya, perbuatannya adalah Al-Quran, khuluquhul Quran. Jadi para sahabat itu disebut sebagai jilul Quraniyul farid, the unique generation of the Quran, the unique generation of the Quran, jilul Quraniyul farid. Jadi sebab apa tu? Sebab mereka mendekati Al-Quran, kita juga mendekati Al-Quran, tetapi kita terpaku pada seni bacaan semata. Kita terpaku kepada tajwidnya dan juga tarannumnya semata. Perlu kepada proses untuk tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dan perlu kepada proses penghayatan Al-Quran di dalam kehidupan, supaya kita adalah mushafun yamshi wa islamun yura. Dalam hadis itu, ana mushafun yamshi wa islamun yura, aku adalah mushaf yang berjalan dan maknanya dan Islam yang kelihatan, Islam yang kelihatan, bukan hanya Islam dalam bentuk pengajaran. Allahu Akbar. Ini berat ni, ini berat ni, ini berat.
Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu. Ini yang terakhir daripada hadis ini, ya, dikatakan bahawa semua manusia itu akan berusaha, akan berikhtiar di atas muka bumi. Di dalam buku Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, what is the meaning of my affiliation towards Islam, ya, yang ditulis oleh engineer Fathi Yakan, ya, seorang engineer Fathi Yakan daripada Lebanon. Dia ada tulis satu buku yang diterjemahkan apa ertinya saya menganut Islam, kan. Jadi dalam buku tu, ya, what is the meaning of my affiliation toward Islam, itu dia ada sebut bahawa di antara makna kita menganut Islam itu ialah kita mesti hidup untuk Islam. Sebab dia kupas dalam buku dia, dia kata ada orang hidup untuk dunia, ada orang hidup, ya, menggunakan Islam ataupun agama untuk dunianya, dan ada orang hidup untuk dunia dengan maknanya nafsunya, dan ada orang hidup katanya untuk di dunia ini untuk Islam, untuk agamanya, ya. Beliau sebut orang yang hidup di dunia ini, ya, untuk dunia semata-mata. Ayat walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang yang kafir itu yatamatta'un, seronok-seronok, wa ya'kulun, ya, makan minum dan sebagainya seperti binatang-binatang ternak. Sekadar hidup untuk makan, makan untuk hidup. Kemudian disebut pula ada kelompok yang kedua, dia kata hidup di dunia ini untuk merosakkan manusia dan juga kita kata merosakkan dunia ini. Disebut mereka itu dalam ayat wa minan nasi man yu'jibuka ajsamuhum, ya, wa in yaqulu tasma' liqaulihim, ya, disebut mereka itu ka'annahum khusyubun musannadah. Macam mana ayat tu saya tak ingat, ya. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikul harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasada. Ni kelompok yang kedua ini pula, dia ada agendanya nak merosakkan manusia, agendanya nak merosakkan dunia. Ini kelompok yang hidup untuk dunia dan merosakkan dunia dan manusia. Kalau dengarkan sembangnya, cakapnya, takjub kamu, ya. Dikatakan wa minan nasi man yu'jibuka, ya, dikatakan di antara manusia itu sesiapa yang mereka yang mentakjubkan kamu bila mendengar percakapan mereka. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Tambah kalau dia bercakap soal dunia ni, dan suka bersumpah-sumpah dengan sumpah yang palsu. Dan bila mereka berpaling daripada orang yang beriman, mereka akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikul hartha wan nasla. Mereka merosakkan maknanya tanaman-tanaman, mereka merosakkan keturunan manusia dengan pelbagai program-program yang merosakkan, ya, keturunan manusia, moral manusia. Wa yuhlikul hartha wan nasla, ya. Jadi itu yang kedua. Tetapi ada manusia yang hidup untuk Islam. Fathi Yakan mengambil ayat wa minan nasi man yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Di antara manusia mereka yang sanggup menggadaikan, menjualkan keselesaan dirinya, harta bendanya, bahkan nyawanya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah ini adalah ayat yang turun kepada Sayyidina Suhaib Ar-Rumi. Bukankah Sayyidina Suhaib Ar-Rumi ketika mana dia masuk ke Mekah di permulaan Islam, dia belum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam. Ketika mana awal kehidupannya di Mekah, dia seorang yang sangat-sangat miskin. Dalam bahasa Arab dia panggil Sa'luk. Makna Sa'luk dalam bahasa kita ialah bangsat, ya, sengkek. Kalau bahasa orang Perak, sengkek, ya tak? Sangat bangsat. Tapi alhamdulillah kemudiannya dia masuk Islam, kemudian dia berniaga dan akhirnya dia menjadi kaya raya. Dalam
perjalanan dia untuk berhijrah, dia dihalang dan disekat. Mereka kata, kamu datang kepada kami dalam keadaan sa'lukan, ataina sa'lukan, kamu datang kepada kami dalam keadaan bangsat, sengkit, tak ada reta, miskin. Apakah kamu ingat kami nak membiarkan kamu berhijrah mengikut kehendak Muhammad dengan harta benda yang sebenarnya daripada kami? Lalu apa kata Suhaibur Rumi, Sayyidina Suhaibur Rumi? Kalau sekiranya aku bagi kepada kamu semua harta-harta aku ini, apakah kamu akan biarkan aku berhijrah dengan aman? Kata mereka, kalau dapat yang itu, dapat free, kami okeylah. Okeylah, maknanya adalah win-win situationnya. Kami akan lepaskan kamu untuk pergi berhijrah. Ini gambaran orang kafir. Bukan ada idealisme perjuangan, tak ada, ya tak? Yang penting bagi dia berapa boleh dapat, di mana boleh dapat, ya, where and when, ya, maknanya yang penting bagi dia, maknanya bila boleh dapat, siapa boleh dapat, di mana boleh dapat. Dia tak akan tanya bagaimana, sah ke tak sah ke, tak apa, itu tak penting. Yang penting ialah berapa boleh dapat. Inilah keadaan orang yang ba'i' nafsahu, yang dikatakan mubiquha, yang telah mengotori dirinya, jiwanya, kerana dia menyembah hawa nafsu. Jadi dalam bukunya, buku Fathiyakan mengatakan, the meaning of our affiliation towards Islam ialah, maksud kita menganut Islam ialah kita mesti hidup untuk Islam. Dan bila kita hidup untuk Islam, kita sanggup korbankan apa yang ada pada kita, keselesaan yang ada pada kita untuk agama Allah. Biarlah Islam itu, maknanya kita kata selesa, kita tidak selesa. Dia tidak boleh kita selesa, Islam tak selesa. Tak boleh begitu. Orang yang hidup untuk Islam, biar dia tak selesa. Kenderaannya tidak selesa, rumahnya tidak selesa, demi Islam. Ya, Islam yang dibela, Islam yang selesa, biar dia tidak selesa. Itulah yang berlaku kepada Sumayyah, itulah yang berlaku kepada Bilal, ya tak? Islam dibela, bukan dia maknanya mengorbankan Islam demi keselesaan dirinya. Dulu-dulu ya, kami ada nasyid. Ya, kami ada nasyid, Islam kini yatim piatu, tiada berbapa, tiada beribu, tiada penolong, tiada pembantu, tiada saudara, banyak seteru. Ini tahun 76, 77. Ketika itu Islam baru nak bangkit semula. The rising tide of Islam itu, ya, the resurgence of Islam. Ketika itu kita berdepan dengan arus kebaratan yang melampau. Tuan-tuan dan puan-puan perasan kita tahun 70-an bagaimana pop ye-ye-nya, agogonya, ya tak, twistnya dan sebagainya. Jadi bila nak kembali kepada Islam tu, bukan semua mau membela Islam. Lalu dikatakan Islam itu yatim piatu, tiada pembela, tiada pembantu, banyak seterunya, ya tak? Tiada saudara, banyak seteru. Tetapi orang yang disebut di sini ialah famu'tiquha, orang yang bebaskan dirinya daripada azab Allah melalui proses menjual harta bendanya, keselesaannya untuk agama Allah. Allah kata, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah membeli daripada orang mukmin harta benda mereka, diri mereka, jiwa-jiwa mereka, dan kemudian Allah Ta'ala gantikan dengan syurga. Maknanya Allah beli harta benda kita, Allah beli jiwa kita, kemudian Allah bagi kita pulangannya, ataupun kita kata dia punya transactionnya adalah muawadatnya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu penghormatan kepada orang yang mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, itu Allah Ta'ala bagi satu kemuliaan. Allah Ta'ala ibaratkan mereka ini sedang berjual beli dengan Allah. Ada transactionnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maksudnya orang yang sanggup
korbankan keselesaan dirinya, harta bendanya dikorbankan untuk agama Allah, Allah sifatkan mereka itu sedang berjual beli dengan Allah. Allah beli daripada mereka harta benda mereka, keselesaan mereka, dan Allah bagi sebagai balasan gantinya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya di sini? Bukanlah mumasilatuhu lil hawadis. Bukanlah Allah itu sama dengan perkara, dengan orang, dengan sesuatu yang baharu, tidak. Tetapi ini dipanggil li ta'zim, untuk keagungan Allah Ta'ala, memuliakan, ya, maknanya sebagai ikram, sebagai takrim Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala, penghargaan Allah kepada orang yang sanggup korbankan apa yang ada pada dirinya untuk agama Allah. Maka orang yang sanggup korbankan keselesaannya, nafsunya untuk agama Allah, dia panggil mu'tiq. Orangnya atiq, jamaknya utaqa. Allahumma ja'alna utaqa'a minan nar, ya, di antara yang kita baca doa di bulan Ramadan, jadikanlah kami orang yang bebas daripada azab. Utaqa, atiq, baitul atiq, ya. Jadi daripada atiq timbullah mu'tiq, orang yang sanggup, ya, maknanya menekan nafsunya, mujahadatun nafs, demi taat kepada perintah Allah. Orang ini dapat bebaskan dirinya daripada azab Allah. Wa au mubiqha, sebaliknya, manusia yang menjadikan nafsunya sebagai sembahannya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad, mereka yang menjadikan hawahu, ilahahu, hawahu, sembahannya adalah nafsunya? Tidakkah kamu lihat wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad? Wa adallahumullahu ala ilmin, wa adallahullahu ala ilmin, dan kalau dah begitu keadaan dia, Allah akan sesatkan dia walaupun dia berilmu. Tapi kalau sudah sampai kepada peringkat, ya, mengutamakan nafsu, kedudukan, ya, ataupun lebih tepat lagi ialah keselesaan. Sebab itu ulama sekalipun, dia ada ulama dunia, dia ada ulama usuk. Kalau dia mengutamakan keselesaan duniawinya mengatasi agamanya, ukhrawinya, maka ulama sekalipun dipanggil ulama itu su', ulama dunia. Sebab itulah adanya ulamaul haq, adanya ulamaul akhirah. Bermakna bahawa title ulama semata belum tentu mulia. Nun di sana, na'udzubillah, ada ulama usu' yang jahat, dan ada ulama dunia, ya. Nun di sana ada ulamaul haq, ulamaul akhirah. Jadi ulamaud dunia itu termasuk di dalam mubiquha. Mubiq bermakna muhlik, ya, membinasakan, muhlikat, ya. Kalau kita mengaji ilmu tasawuf, ada bab yang dipanggil sebagai muhlikat, iaitu bab yang membinasakan riyaknya, takaburnya, tamaknya, ya, syiriknya, kufurnya, nifaknya. Ini dipanggil mubiqat ataupun muhlikat. Di sini disebut mubiqha, iaitu ada manusia yang mengotori jiwanya, merosakkan agamanya, ya, merosakkan dirinya, lalu dia melakukan perkara-perkara yang membinasakan dengan tamaknya, dengan maknanya kita kata dengan riaknya, dengan ujubnya dan sebagainya. Wallahu alam, itu sebahagian daripada kupasan daripada hadis yang ke 23 ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung Selasa depan, ya. InsyaAllah kalau tak ada apa aralnya pada hadis yang ke 24 lah, ya, hadis yang ke-24 insya-Allah buat sementara ni. Sebab apa? Pengajian-pengajian di masjid, ya, belum bermula lagi. Insya-Allah kalau pengajian di masjid bermula, nampak kayaknya kita akan rombaklah, ya, bagaimana keadaan kita, ya.